Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah summa alhamdulillah biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat kita berjumpa sekali lagi untuk kita mempelajari, untuk kita berbincang-bincang, untuk kita sembang-sembang berkenaan dengan ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Berkabar tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat semua berada dalam keadaan yang baik dan sihat sejahtera. Seperti mana pertemuan-pertemuan yang sebelumnya kita nak buat disclaimer bahawa ini bukan kuliah tafsir dan ini cuma kata percubaan kita nak berbual-bual berkenaan dengan ayat Al-Quran. Mana-mana yang tuan-tuan lihat saya tersasul ke salah cakap tu, itu maknanya satu kesalahan, maka tuan-tuan tinggalkanlah mana yang tersalah, maka ambillah mana yang betul. Maklumlah bila bercakap ni kadang-kadang kita fikir lain tapi yang keluar di mulut tu, di lisan tu lain. Dari semua tu dengan izin Allah SWT, tu atas dasar kelemahan saya sendiri dan juga mana yang Allah izinkan SWT untuk sampai, untuk saya keluarkan, itu semua kekuatan yang datang daripada Allah SWT dan kita mohon kekuatan daripada Allah SWT. Mudah-mudahan kita dapat memperbincangkan, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ni ada bermanfaat lah. Kalau tak banyak pun, kurang-kurang sikit-sikit pun jadilah, kita kata gitu. Baik, semuanya sebab apa kita la haula wala quwwata illa billah. Tiada ada sebarang kedaya kekuatan melainkan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan kita. Kita tahu, kita sedar kita hamba Allah yang lemah. Baik. Daripada ayat 39 pertemuan sebelum ini kita telah pun berbincang daripada ayat 40 sebenarnya telah pun telah pun Allah SWT telah pun menyebutkan, Allah pun telah memberitahu kepada kita dalam Al-Quran ini, menyeru kepada Bani Israel dengan panggilan yang lembut sebenarnya, dengan panggilan yang memujuk supaya apa? Supaya mereka ini mengingati nikmat-nikmat yang telah Allah SWT beri kepada mereka, supaya Allah dapat seperti mana yang mereka telah membuat perjanjian dengan Allah, supaya Allah memenuhi perjanjian mereka itu, memenuhi janji dia. Maksudnya kalau mereka sebelum ni, nenek moyang mereka telah berjanji untuk mengikut ajaran Taurat itu, maka antara ajaran Taurat itu adalah untuk apa? Untuk mengikut Nabi selepas-lepasnya. Itu dia. Jadi dan tentu sahaja ialah memperhambakan diri kepada Allah SWT, zakat dan sebagainya, solat dan zakat dan sebagainya, dan itu seperti mana yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian Allah SWT memberitahu, memberi peringatan kepada mereka agar jangan mencampur adukkan kebenaran, jangan sembunyikan kebenaran, solatlah, tunai zakat, rukuk bersama orang rukuk. Jangan sekadar menyuruh orang buat kebaikan, cerita pasal kebaikan, cerita pasal agama, cerita pasal kitab Taurat, tetapi mengabaikan diri sendiri dengan tidak mengamalkan apa yang diceritakan. Wallahu a'lam. Mungkin itu antara maksudnya. Dan Allah suruh manusia itu, Bani Israel dan manusia secara keseluruhannya, supaya apa? Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan solat. Kerana apa? Kerana kemungkinan nak didatangkan ayat ni, kemungkinan wallahu a'lam, sebab apa? Apabila mengikut Islam, apabila hendak menyampaikan kebenaran, tentu saja ada kepahitannya. Ada orang tak setuju, ada orang akan tuduh kita sesat, ada orang akan tuduh kita menjadi pemecah belah masyarakat. Jadi semua itu perlu dihadapi dengan sabar dan perlu dihadapi dengan solat. Mintalah pertolongan Allah dengan penuh kesabaran. Jangan kita tergesa-gesa hendak Allah mengangkat kesusahan itu, kerana Allah tahu bila masa yang sesuai untuk Allah SWT melakukan sedemikian. Dan terus Allah dan tentu saja terus memperhambakan diri kepada Allah dengan solat, dan dengan solat kita dapat mencegah kita daripada melakukan kemungkaran. Dari solat itu juga datang kekuatan, sebab kekuatan itu hanya datang daripada Allah SWT. Dan Nabi Musa itu sendiri sebelum jumpa dengan Firaun, Allah ada menyebut supaya dia ini bersolat, ini memperhambakan diri kepada Allah SWT, kerana daripada solat itulah datangnya kekuatan. Sebab tidak ada sebarang daya kekuatan. Saya nak bercakap ni pun tak tahu apa nak cakap,
kalau Allah tak beri saya kekuatan untuk melakukan perkara ini. Siapakah orang yang dalam solat itu Allah tahu bahawa memang susah, memang berat, kecuali orang khusyuk. Orang-orang yang khusyuk itu orang-orang yang yakin bahawa Allah akan menemui, bahawa mereka akan menemui Tuhannya dan bahawa mereka akan kembali. Kemudian Allah sebut sekali lagi dalam ayat 47 semalam kita dah pertemuan setelah kita bincangkan sebelum ini, iaitu bahawa Bani Israel, wahai Bani Israel, kenanglah nikmatku. Allah sebut sekali, Allah pujuk sekali lagi supaya apa? Supaya Bani Israel ini mengenang nikmat-nikmatku. Nikmat-nikmat Allah yang telah Allah beri padamu, dan Allah sebenarnya telah pun melebihkan mereka daripada bangsa-bangsa lain. Kalau mereka nak kekal, mereka kena ikut Islam, mereka akan dapat 2 pahala. Kalau mereka hidup zaman Rasulullah SAW, mereka akan jadi sahabat. Kalau mereka ikut Nabi Muhammad, mereka dapat syafaat Nabi Muhammad. So tak ada kurangnya. Mereka akan jadi orang yang mereka akan, kemuliaan itu akan bertambah, bukan berkurang. Mereka akan jadi umat Nabi Muhammad SAW. Mereka layak untuk mendapat syafaat Rasulullah SAW dengan izin Allah jika mereka mengikut Al-Quran, jika mereka mengikut sunnah. Itu dia. Jadi Allah kata takutlah pada hari tiada siapa pun yang dapat membela orang lain kalau tak nak ikut Allah SWT, maka tidak ada sebarang pembela, kerana pembelaan itu hanya datang daripada Allah SWT. Demikian kita telah bincangkan pada pertemuan yang lepas. Kalau ada salah silap tersalsul mana tu yang tuan-tuan tinggalkan, ambil mana yang manfaat. InsyaAllah kita sambung ke ayat yang ke-49 hari ini, insyaAllah. Kita nak bincangkan berkenaan dengan apakah nikmat-nikmat itu secara spesifik. Yang ini lebih, ayat-ayat sebelumnya Allah lebih kepada memujuk, Allah sebenarnya bagi clue sahaja supaya mereka ni kena buat macam ni. Allah sebut 2 kali sebelum ni, Allah kata Allah dah beri nikmat, tapi Allah tak bagi tahu secara spesifik apakah sebenarnya nikmat itu. InsyaAllah hari ini daripada ayat 49 kita akan bincangkan berkenaan dengan apakah nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. InsyaAllah kita akan sentuh-sentuh sedikit-sedikit sahaja secara ringkas apa yang Allah SWT telah berikan kepada Bani Israel ini. Ini juga sebagai bukti bahawa apa yang Nabi Muhammad SAW itu bukanlah bawa daripada rekaan diri dia sendiri. Dia tak pernah belajar dengan mana-mana ahli kitab atau siapa pun. Yang dia belajar ini, dia dapat ini, dia ketahui maklumat ini adalah daripada Allah SWT yang dibawa oleh Jibril alaihissalam. Jadi ini menyebabkan nanti orang-orang Bani Israel ini akan rasa kaget lah macam mana Rasulullah SAW tahu perkara-perkara ini. Baik. Setelah dipujuk, maka diungkitlah. Allah layak mengungkit. Diungkitlah segala nikmat-nikmat tu untuk memberi mereka kesedaran supaya dengan harapan mereka ini kembali. Sebab kalau mereka kembali, mereka ni orang dihormati. Mereka ni dihormati sebagai orang berilmu. Kalau orang berilmu tu kembali kepada Quran dan Sunnah, mudahlah orang-orang yang di bawah nak ikut. Tapi kalau orang berilmu pun menentang, maka akan menyebabkan orang bawah tu lagi-lagi akan menentang. Itu kita kena peringatan kepada orang yang berilmu, orang-orang yang mengajar, termasuk diri saya sendiri yang mengajar, walaupun tak berapa nak berilmu, tapi cuba sampaikan ilmu. Tapi kita kena ingat, kalau kita tak nak ikut, maka orang-orang yang ikut kita, follower kita ni akan ikut apa yang kita buat. Maka kalau kita sesalah, maka kita akan bawa mereka ke lembah kehinaan bersama-sama kita. Tu awas, jangan kita lakukan perkara sebegitu, jangan kita ego semata-mata untuk jangan kita berpaling daripada kebenaran, mempengaruhi orang lain jauh daripada kebenaran semata-mata untuk mendapat followers, bahasa kita pengikut. Baik, kita terus lihat pada ayat 49 hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang direjam. Wa iz najjayna, minta maaf sekali lagi. Wa iz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab. Jadi kisah ini kemungkinan tidak pernah diceritakan pun oleh para ulama Yahudi ni di Madinah. Mereka pastinya akan cerita perkara yang hebat-hebat yang ada pada mereka. Tapi rupa-rupanya ada sebenarnya yang mereka sembunyikan. Mungkin kita nak ceritakan sini apa yang mereka sebenarnya, mereka ini wa idh najjaynakum, mereka ini sebenarnya Allah kata, dan ingatlah dalam kurungan,
ketika apa kami menyelamatkan kalian, yakni nenek moyang kalian. Kalau Allah tak selamatkan nenek moyang kalian, maka kalian akan pupus ataupun kalian akan hidup dalam keadaan kehinaan, dalam perhambaan, dalam keadaan sebagainya begitu. Jadi daripada sebab Allah telah menyelamatkan kalian, nenek moyang kalian, maka kalian mendapat penghormatan. Begitu kita kata. Sebab tu kita kata Allah sebut sebelum ni Allah telah menjadikan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Jadi ingat kenapa kalian dapat kemuliaan? Sebab Allah yang selamatkan kalian. Allah yang memuliakan kalian. So Allah suruh ikut Muhammad SAW, ikut. Sebab Allah yang telah menyelamatkan kalian. Wa id najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab. Allah telah menyelamatkan kamu min ali fir'aun. Min ali fir'aun bermaksud apa? Orang-orang yang mengikut, para pengikut Fir'aun, tentera-tentera mereka Fir'aun. Yasumunakum, mereka menimpakan kamu su'al azab. Su'al azab, sesaan yang buruk. Apa sesaan buruk itu? Allah terus tafsirkan di sini, Allah terus bagi tahu, penjelaskan di sini, yuzabbihuna abna'akum. Mereka sembelih, bukan setakat bunuh, tuan-tuan. Bunuh ada macam-macam cara boleh bunuh. Ini sembelih, mereka sembelih anak-anak kamu. Wa yastahyuna nisa'akum, dan mereka biarkan hidup anak-anak perempuan kamu. Wa fi dzalikum, kata Allah, dan di dalam bentuk sesaan atas kamu itu balaun, ada ujian. Mir rabbikum, daripada Tuhan kalian, azim, yang sangat berat. So ini adalah ujian yang Allah telah berikan kepada Bani Israel. Satu, Allah akui itu satu ujian yang sangat berat, tetapi ujian itu Allah telah singkapnya dengan menyelamatkan mereka daripada penindasan Firaun dan tentera-tenteranya, dengan menyelamatkan mereka ini dengan datangnya Nabi Musa AS, keluarkan mereka itu daripada Mesir, bawa keluar daripada Mesir. Dan cerita dia nanti kita akan cerita lagi insya-Allah. Okey, ni baru season first. Kita kata macam tu. Jadi kita nak lihat tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat, apa yang berlaku. Mereka sembelih anak-anak lelaki ini dikatakan kerana Firaun itu ketakutan. Kalau ada akan ada bayi daripada bayi lelaki ini yang akan dewasa dan akan merampas tahta Firaun ini, menuntut kemerdekaan. Orang mereka ni adalah orang asal, mereka ni adalah bukan penduduk asal Mesir. Mereka datang daripada Palestin yang tak silap. Sebab kita lihat daripada kisah di mana kisah Nabi Yusuf tu nanti, Yusuf bawa semua orang-orang daripada Kanaan tu, kalau tak silap tu nama tempatnya, ke Mesir. Habis semua orang-orang, kebanyakan daripada orang-orang, kalau tak silap lah, bawa daripada Palestin tu berpindah ke Mesir tu. Nabi Yusuf bawa ayah dia, kaum kerabatnya, orang-orang di Palestin tu tinggal. Sampailah ke zaman ini, zaman sebelum Nabi Musa lahir tu, Firaun yang ini memerintah, dan Firaun yang ini kejam. Kejam sangat. Dia buat? Dia sembelih anak-anak lelaki ni, dikatakan kerana takut akan lahirlah nanti yang akan merampas kekuasaan, yang akan menuntut kemerdekaan. Itulah kita katakan begitu. Kita tak nak tafsir yang lanjut-lanjut lah, sebab kita takut tersilap. Bila kita banyak bercakap, banyak lagi silap kita akan buat. Jadi saya akan buat. Jadi Allah kata lagi, yuzabbihuna abna'akum. Jadi tak bunuh anak lelaki ni sebab takut nanti ada yang akan memberontak bila dah dewasa nanti. Wa yastahyuna nisa'akum, dan mereka biarkan hidup anak-anak perempuan. Jadi kita lihat apakah maksud membiarkan anak-anak perempuan ini hidup. Kita tak boleh tafsir begitu saja, nanti ada silap. Baik tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat, apabila kita rujuk dalam tafsir Al-Aisar, Aisar At-Tafasir, kita lihat dalam tafsir asalnya lil kalama alal kabir. Kalau kita lihat kepada kitab tafsir Al-Aisar ni, kalau kita lihat dia menjelaskan, mentafsirkan maksud maksud yastahyuna ni, biarkan hidup wanita-wanita kalian ini, bermaksud
membiarkan mereka itu daripada disembelih. Daripada dibunuh lah, daripada disembelih. Membiarkan mereka ni hidup lah kalau kita lihat kepada terjemahan. Kerana apa? Biarkan mereka ini membesar supaya dapat berkhidmat kepada kaum Mesir ni lah, kaum Mesir Kipti ni. Itu dikatakan dalam tafsir Al-Asar. Mereka bunuh para anak-anak lelaki ni, bayi-bayi lelaki ni kerana takut kalau ada mereka ni akan jadi besar, akan jadi dewasa. Setakat itu diterjemah, dijelaskan di sini. Yang kita katakan tadi, takut besar ni sebab apa? Takut nanti akan merampas kerajaan Firaun. Sebab akan memberontak dan akan merampas kerajaan Firaun. Dan menarik juga kalau kita lihat kepada penafsiran yang lebih lanjut, dikatakan kalau kita lihat dalam tafsir Al-Asar pun ada jelaskan, dalam tafsir kalau kita nak lihat dalam tafsir Al-Misbah karangan Syekh Bapak Syihab Quraisy tu, Bapak Syihab Quraisy tu dia terjemahkan, dia tafsirkan maksud dia tafsirkan yastahyuna ni. Pun perkara tersebut ada juga dinyatakan dalam tafsir Al-Aisar tu. Jadi kita lihat lebih lanjutlah sebagai pengetahuan lah. Bukanlah kita kata kebenaran yang hakiki, tetapi sekurang-kurangnya kita dapat lihat pandangan-pandangan para ulama berkenaan dengan perkataan yastahyuna ini, insya Allah. Jadi Bapak Quraisy mengatakan sini, hafizahullah, dia katakan bahawa dia jelaskan maksud yastahyun ni bermakna membiarkan hidup. Okey, maksud dia membiarkan hidup. Kemudian beliau kata lagi terambil daripada kata al-hayah bermakna hidup. Okey, sebab tu dia kata penyebutannya secara khusus di sini dimasukkan untuk mengisyaratkan bahawa membiarkan hidup. Bukan kerana kasih sayang mereka terhadap para wanita, tapi menurut Pak Quraisy di sini, dia kata tetapi untuk tujuan penyiksaan dan pelecehan seksual terhadap kehormatan para wanita itu. Dia katakan begitu. Ini menurut beliau lah. Kerana itu firman yang demikian itu menunjukkan pula kepada penyiksaan membiarkan hidup yang bertujuan seperti mana penulis kemukakan di atasnya. Ini saya nakalkan daripada tafsir Al-Misbah. Dan juga menurut beliau lagi, sepakat dengan yang dikatakan oleh dalam tafsir Al-Aisar tu, ada juga ulama yang memahami kata yastahyuna terambil daripada kata al-haya bermakna malu. Maksudnya erti mempermalukan mereka ataupun dikatakan, maaf saya nakalkan terus daripada kitab ini, memeriksa kemaluan mereka untuk mengetahui apakah mereka mengandung atau tidak. Walaupun menurut Pak Syihab, bahawa ulama mengatakan bahawa pakar menjelaskan bahawa pendapat ini lemah, tetapi dalam tafsir Al-Asar mengatakan bahawa ada turut menyebut perkara tersebut, pandangan ini. Untuk melihat bahawa kerana apa, kalau dapat tahu bahawa mereka ni mengandung, maka mereka ni akan dibunuh. Akan dibunuh, kalau tidak mereka akan dikekalkan wanita tersebut. Wallahu a'lam. Baik. Tetapi kalau kita lihat, Wallahu a'lam, kan kita nak tunjuk pandai ke apa, tapi bila kita katakan di sini kalau anak, tapi lebih sesuai mungkinlah seperti mana kata Pak Suhaib tadi, pandangan yang lebih sesuai lah membiarkan hidup lah supaya dapat berkhidmat dan melakukan pelecehan seksual ke, Wallahu a'lam, biar mereka ni besar. Sebab kalau kata nak melihat kepada mereka ini ketika mereka kecil sama ada mereka mengandung atau tidak, tentu sahaja yang dibunuh itu adalah bayi-bayi. Jadi mustahil lah kalau bayi-bayi itu pula nak mengandung. Wallahu a'lam. Kita cuma sebutkan, bukan kita nak pelecehkan pandangan ulama, tapi kita cuma menyatakan pandangan kita inilah. Dan kita lihat bahawa yang lebih tepat itu, wallahu a'lam, ialah wa yastahyuna, di sini mereka membiarkan hidup para anak-anak perempuan mereka ini supaya mereka ni besar, bayi-bayi perempuan ni supaya mereka ni besar dan mereka dapat berkhidmat kepada orang Mesir ini. Memenuhi syahwat mereka lah. Itu yang kita katakan lebih sesuai. Dan kebenaran hanya milik Allah SWT. Sebab kita pun tak hidup zaman ni, kita pun tak tahu dengan tepat
Jadi wa fi zalikum kata Allah bala'um min rabbikum azim. Dan di dalam bentuk sesiaan atas kamu itu terdapat ujian daripada Tuhanmu yang sangat berat. Itu satu ujian yang sangat berat. Bagi para lelaki yang memang telah dewasa tu ada yang mereka dikerahlah untuk membuat kerja-kerja membina monumen-monumen. Kalau kita lihat kepada di Mesir tu banyak sekali monumen-monumen. Siapa yang buat? Tentu saja orang-orang ini diperhambakan untuk melakukan perkara tersebut. Wallahu a'lam, kita tak nak bincang lanjut atas perkara yang saya sendiri tidak ada pengetahuan yang lebih terhadapnya. Baik, kita terus kepada ayat 50. Wa id faraqna bikumul bahr فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. Kalau tak silap, sebenarnya inilah ayat 49 tadi adalah ayat pertama yang menyebut berkenaan Firaun. So kita kalau first time baca Quran, so kita akan tertanya-tanya, siapakah Firaun ini? Sampai dia sanggup menyembelih anak-anak lelaki ini. Anak-anak lelaki daripada kalangan Bani Israel. Apa yang dah berlaku sebenarnya? Yang kemudian Allah sebut, Allah tak kenalkan siapa. Musa ni siapa? Firaun ni Allah terus sahaja kepada perbuatannya. Baik. Dan insya-Allah kalau ada kita lihat kepada season-season yang berikutnya lah menyebabkan pembaca Al-Quran yang kata nanti. Ada ke tidak nanti kisah Firaun dan Musa nanti dengan lebih lanjut. Jadi wa id faraqana bikumul bahr. Dan ketika kami telah membelah untuk kamu laut. Di sini Allah ceritakan begitu. Allah belahlah laut untuk kamu, ini untuk Bani Israel, nenek moyang pada Yahudi yang berada di Madinah ni. Fa'anjainakum, lalu kami menyelamatkan kalian, wa aghraqna, dan kami menenggelamkan ala Fir'aun, pengikut Fir'aun, wa antum, sedangkan kamu tanzurun, menyaksikan laut itu menelan mereka. Yang disaksikan itu apa? Orang pada zaman itu mereka lihat dengan anak mata mereka sendiri dan mereka turunkan cerita-cerita itu kepada generasi-generasi yang seterusnya. Dan yang melihat itu tentu saja orang-orang ulama ini, ulama-ulama Yahudi ni yang mereka telah baca kisah ini dalam kitab mereka. Dan apabila kita membaca kitab wahyu Allah, ialah seperti mana kita kena yakini seolah-olah kita melihat perkara tersebut, sebab kita yakini perkara yang Allah paparkan itu adalah benar. Sehingga kita baca Al-Quran ni bukan sekadar baca kisah, kita sedang menyaksikan bahawa telah diselamatkanlah Bani Israel ini daripada kejahatan Firaun dengan Allah membelahlah laut. Mereka dapat seberang laut itu dan ditenggelamkanlah oleh tentera-tentera dan Firaun yang sedang mengejar itu ke dalam laut tersebut. Dikatakan laut itu adalah laut merah. Wallahu a'lam. Kita teruskan. Kemudian Allah cerita, jadi itulah apa dia yang Allah sebutkan nikmatnya. Nikmat ialah Allah telah selamatkan mereka itu daripada genggaman, daripada kejahatan, daripada kezaliman Firaun. Kemudian Allah kata lagi, wa iz wa'adna Musa 40 lailah. Allah kata ketika itu kami menjanjikan kepada Musa 40 malam. Kita 40 malam untuk apa ni? Untuk ambil kitab Taurat. Yang itu. Itu setakat itu je kita terangkan berdasarkan apa yang Allah terangkan. Kalau ada kisah lanjut lagi, kita cerita apabila sampai masa dia. Summattakhastumul ajla min ba'di. Kemudian kamu sembah anak lembu setelahmu Musa pergi. Wa antum zalimun, dan kalian itu dalam keadaan yang zalim. Sepeninggalan Musa AS ini untuk mengambil kitab Taurat itu, selama 40 malam sekadar yang diceritakan di sini. Tetapi apa yang mereka buat sepanjang tiada tu, akhirnya ada satu orang ni nama dia Samiri. Dia cerita sedikit saja, dia hasad orang-orang ni untuk sembah anak patung lembu. Dan mereka ada antara mereka yang sembah perkara tersebut. So Allah kata wa antum zalimun, dan sesungguhnya kamu ini adalah orang-orang yang zalim. Bayangkan tuan-tuan, 40 malam, kalau kita katakan 40 malam ini Musa AS pergi untuk mendapatkan kitab Taurat itu, seperti mana yang diperintahkan Allah. Tetapi bayangkan kita pergi haji, balik-balik anak kita sembah bala. Pergi haji kan lama sangat pun. Kita macam ibarat macam tu. Di sini kita dapat lihat bahawa
bagaimanakah keimanan Bani Israel ni. Tapi kita tak nak cerita lanjut sekarang. Sebab nanti kisah ni akan disampaikan dalam kisah-kisah yang lain. So kita kata macam tu je. So Allah kata orang yang melakukan demikian adalah orang yang wa antum wa zalimun. Orang-orang yang zalim. Kalian ni memang telah zalim. Menzalimi diri sendiri dan menzalimi hak-hak Allah. Zalim ni sini maksudnya mengurangkan hak Allah. Hak Allah itu untuk diperhambakan, untuk tidak disyirikkan. Jadi itu kita katakan. Dan zalim itu kalau diterangkan oleh dalam Quran tak silap dan Rasulullah juga mengatakan perkara tersebut bahawa zalim itu adalah syirik kepada Allah SWT. Itu zalim yang paling besar lah kita katakan begitu. Baik. Jadi kalau kita lihat pada sini selama ini kita lihat image orang-orang Yahudi di Madinah ni mereka nampak seperti orang yang wara, orang yang alim. Akhirnya Allah bagi tahu bahawa mereka ni sebenarnya juga adalah penyembah berhala. Sebab mereka hina orang-orang Arab di Mekah misalnya dan di mana juga di Madinah. Mereka ini orang Arab ni menyembah, rata-rata mereka ialah penyembah berhala. Rupa-rupanya Yahudi ini juga 2 kali 5 kali 2 juga. Lebih kurang sama juga. Mereka ni juga adalah datangnya daripada keturunan penyembah berhala juga. Jadi terlihat ada yang melakukan perkara tersebut. Walaupun para nabi sebenarnya adalah Bani Israel juga. Contohnya Yakub yang kita kata asal apa tu ya, Israel tu disebut sebagai disebut sebagai Nabi Yakub. Musa alaihissalam juga Israel. Isa alaihissalam juga sebenarnya adalah sebahagiannya, separuhnya adalah daripada Bani Israel juga. Ibunya Bani Israel, dia tak ada ayah. Jadi dia juga sebenarnya Bani Israel juga. Jadi bukan nak macam kita kata semua keturunan semua Bani Israel semua tak boleh pakai. Tak boleh, kita tak boleh cakap macam tu. Ada para nabi, banyak sekali para nabi. Tapi kita kata ada segolongan di antara mereka yang telah menyembah berhala yang itu disembunyikan oleh yang Yahudi tu. Mereka cerita cuma ada part-part yang baik yang mereka cerita pasal para nabi, tapi mereka tak ikut pada nabi itu. Tu Allah kata, kenapa kamu suruh orang buat kebaikan, cerita pasal Nabi Musa lah, cerita pasal benda-benda kebaikan, tetapi kamu meninggalkan kebaikan diri kamu. Kamu tak ambil pun kebaikan yang kamu ceritakan tu. Baik. Wa antum zalimun. Allah kata kalian ni benar-benar zalim. Tetapi kita dapat lihat rahmat Allah SWT. Allah setelah mereka ni, sebab ni awal-awal sebenarnya mereka baru ikut Nabi Musa AS ni, mereka baru awal-awal beriman. So pengalaman tak banyak lagi. So Allah kata summa afauna, kemudian kami maafkan ankum atas dosa-dosa kalian, min ba'di, setelah itu, setelah zalika, min ba'di zalik, setelah kamu menyembah anak-anak lembu itu, la'allakum, agar kamu bersyukur. Seperti mana Nabi Adam AS itu yang termakan buah dalam pokok tu, sedangkan Allah kata jangan dekat, dia buat lebih, lepas tu dia makan bersama pasangannya, bersama isterinya, Allah ampunkan. Begitulah juga Bani Israel ini, mereka buat lebih besar daripada Adam yang buat. Adam tak syirikkan Allah, mereka ini terus mensyirikkan Allah. Mereka keluar daripada Islam dengan apa? Dengan menyembah berhala. Itu pun Allah ampunkan. Sebab apa? Sebab Allah itu maha penerima taubat. Allahu tawwabur rahim. Allah itu penerima taubat. Huwa tawwabur rahim. Dia itu penerima taubat dan dia itu maha penyayang. Jadi Allah kata Allah maafkan. Summa afauna, kemudian kami atas dosa-dosa itu, setelah penyembahan berhala itu, penyembahan anak lembu itu, la'allakum tashkurun. Kami maafkan kalian, kami ampunkan kalian, supaya apa? Supaya kalian tergolong dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Itulah kita sebenarnya, antara nikmat yang patut kita syukuri kepada Allah SWT ialah peluang itu kita kembali kepada Allah SWT. Selagi mana nyawa itu belum sampai ke kerongkong, kita ada peluang. Kalau ada perkara yang telah lepas kita buat, kita kata kita dah buat macam-macam maksiat, na'udzubillah, tapi kita lakukan sebagai kelemahan manusia, kita kembali kepada Allah SWT. Termasuklah kalau kita ada melakukan perkara syirik dan kurafat pun, kembali kepada Allah SWT. Kerana dosa syirik itu tidak diampunkan oleh Allah SWT, bermakna kalau kita tidak minta ampun di muka bumi ini, kalau kita tidak tinggalkan perkara syirik itu. Di sini mereka ini masih hidup, maka Allah berkenan untuk mengampunkan dosa-dosa mereka supaya mereka bersyukur atas nikmat itu. Inilah sepatutnya orang-orang Yahudi zaman Madinah ni sepatutnya menitihlah air mata dia dengar perkara ni.
betapa baiknya Allah SWT ni. Maka hilangkanlah kesombongan, ikut Muhammad SAW untuk meneruskan, untuk mendapat kemuliaan itu terus di dunia dan di akhirat. Mari kita terus lagi 53. Wa iz ataina Musal kitab, dan kami datangkan kepada Musa kitab Taurat, wal furqan, dan membezakan, yang untuk membezakan, la'allakum tahtadun. Dan ingatlah ketika kami turunkan kitab dan furqan kepada Musa agar kamu mendapat petunjuk. Baik. Yang dimaksudkan dengan kitab Taurat ini dikatakan yang dimaksudkan kitab dengan kitab adalah Taurat itu sendiri. Yang dimaksudkan dengan furqan adalah keterangan-keterangan lain untuk membezakan yang baik dengan yang buruk. Wallahu a'lam. Setakat itu sahaja kita ceritakan. Setakat itulah pengetahuan yang saya ada pun secara ringkas-ringkas insya-Allah. Jadi kita terus ayat 54. Wa idh qala Musa liqaumihi, dan ketika Musa tu datang kepada kaumnya setelah dia habis selesai tempoh untuk mengambil kitab Taurat tu, memunajat kepada Allah SWT tu, ya kaum, dia kata kaum, wahai kaum, mana aku tinggal kau sekejap je kau dah jadi macam ni. Ya kaum, innakum, sesungguhnya kamu, zalamtum, kamu telah menzalimi anfusakum, diri kalian sendiri. Allah dah bagi kalian, Allah dah selamatkan kalian daripada kejahatan Firaun. Allah dah selamatkan kalian daripada kejahatan tentera-tentera Firaun. Keluarkan kalian daripada Mesir tu, jadi orang merdeka. Tiba-tiba kau pergi kepada perhambaan yang sangat hina. Allah keluarkan kamu daripada kehinaan, iaitu dari perhambaan manusia. Tiba-tiba kau menyerah diri untuk memperhambakan diri kepada anak patung lembu ni yang tak mampu buat apa-apa. Ini sebenarnya yang kita kena fikirkan. Allah dah keluarkan kita daripada apa, Allah jadikan kita ini sebagai orang yang merdeka, orang yang boleh mengikut, boleh memilih kebebasan. Dan kebebasan itu yang paling tepat ialah kebebasan dengan mengikut Allah SWT. Bila kita memperhambakan diri kepada Allah SWT, Allah mahukan kebaikan kepada kita. Tetapi kalau kita memperhambakan diri kepada selain daripada Allah, orang yang kita perhambakan itu mereka tidak mahu kebaikan untuk kita. Mereka mahu kebaikan untuk diri mereka. So kita perhambakan diri kepada mereka untuk kebaikan mereka. Sedangkan kita perhambakan diri kepada Allah untuk kebaikan kita. So mana kita nak pilih? Untuk orang yang celik ialah sepatutnya kita pilih memperhambakan diri kepada Allah. Sebab manfaatnya kita dapat banyak sekali di dunia dan di akhirat. Kita perhambakan diri kepada yang lain, kita hidup tertekan, hati kita rasa macam terkongkong, kita cuma nak ambil hati orang, kita rasa stres, kita buat semua ini sebab orang lain, sebab kita nak ikut orang. Jadi akhirnya kita menipu diri kita sendiri. So Allah kata zalim kepada diri sendiri. Itu dia. Dan kamu ini apa kata Nabi Musa? Innakum, sesungguhnya kamu telah menganiaya diri kamu sendiri, bitikhazikumul ijl, disebabkan kamu telah menyembah anak lembu, iaitu patung anak lembu yang mereka buat. Nanti kita akan cerita lanjut dalam surah lain insya-Allah bila sampai masanya. Fatubu ila bari'ikum, maka kata Nabi Musa AS, bertaubatlah kamu kepada pencipta kamu. Tetapi cara yang untuk mereka lakukan, cara mereka adalah lain sedikit mengikut syariat ini. Syariat Nabi Musa ketika ini perintahnya lah untuk apa? Sebab kamu syirik kepada Allah, apa kamu kena buat? Faqtulu anfusakum, lalu bunuhlah diri kamu. Jom kita lihat apa maksud bunuh diri kamu ni menurut pandangan para ulama, mufassirin, penafsir Al-Quran, insya-Allah. Baik tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang rahmati Allah, kita lihat kepada pandangan-pandangan apakah maksud bunuh diri kamu ini. Jadi membunuh dirimu ada yang berpandangan bermaksud orang-orang yang tidak menyembah patung anak lembu itu bunuh orang-orang yang menyembahnya. Ini orang-orang yang tidak menyembah patung anak lembu itu bunuh orang-orang yang menyembahnya. Itu pandangan yang pertama. Pandangan kedua pula ada juga yang berpendapat orang yang menyembah patung anak lembu itu saling bunuh-membunuh. Siapa yang telah menyembah itu, mereka saling membunuh di antara sama sendiri. Ada pula yang menyatakan mereka disuruh membunuh diri mereka masing-masing untuk bertaubat. Wallahu a'lam. Jadi kita terima saja perkataan ini, mereka perlu menamatkan nyawa mereka kerana mereka telah melakukan satu kezaliman yang sangat besar. Iaitu apa? Iaitu menyembah selain daripada Allah SWT.
Itu apa yang Allah suruh, hikmahnya hanya Allah SWT sahaja yang mengetahuinya. Saya pun tak berani nak memandai-mandai. Kita terima sahajalah apa yang Allah SWT nyatakan. Maka itulah cara yang telah ditetapkan kepada Bani Israel ini. Selesai. Baik. Sebab Allah kata itu lebih baik bagi kamu di sisi pencipta kamu, maka dia terima taubat atas kamu. Jadi Allah kata tadi, faqtulu anfusakum, malah bunuhlah diri kamu. Kemudian Allah kata, zalikum khairul lakum. Demikian itu baik untuk kamu inda bari'ikum, di sisi pencipta kamu. Itu dia. Jadi sini Allah nak jelaskan apa saja syariat yang Allah tetapkan. Kita rasa, kenapa dia macam ni? Kenapa hukum Allah macam ni? Kejamlah apalah semua. Kita kata Allah kata zalikum khairul lakum inda bari'ikum. Itu kita kena pegang. Demikian itu adalah lebih baik bagi kamu di sisi pencipta kamu. Kita nak fikir dengan logik kita. Tak boleh fikir. Kita tak pandai sebenarnya. Kita punya pemikiran kita terhad. Hanya macam ni, kita lihat sekeliling macam ni je kita boleh lihat. Tapi Allah SWT itu maha luas pengetahuan dia. Dan Allah tahu apa yang terbaik untuk kita, Allah tahu apa yang buruk. Allah halalkan perkara ini, Allah tahu ini benda ni baik untuk kamu. Allah haramkan perkara ini, Allah tahu benda ni haram untuk kita, benda ni buruk untuk kita. Nah, kalau tak buruk pun ia ujian kepada kita supaya apa? Supaya kalau kita berlebihan dengan perkara ini, perkara itu juga boleh merosakkan kita ke apa. Itu semua hikmah hanya Allah tahu, tapi kita tahu ini adalah baik di sisi Allah. So kita sami'na, kita dengar, wa ata'na, dan kita taat. Baik itu. Kemudian Allah kata khairul lakum inda bari'ikum, lebih baik bagi kamu di sisi pencipta kamu. Fataba alaikum, maka dia terima taubat atas kamu. Innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya dialah maha penerima taubat, maha penyayang. Itu dia. Dan setelah selesai perkara tersebut, Wallahu a'lam, tak diceritakan mengikut apakah kronologi yang sebenar. Tapi kita terus kepada ayat yang 55. Allah SWT menjelaskan, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Jadi Allah SWT melanjutkan firman-Nya dalam ayat 55, dan ingatlah kata Allah ketika kamu berkata dalam situasi yang lain, wahai Musa, kami tak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas. Itu dia. Kita pernah bincangkan sebelum ni. Bukti-bukti ni ada benda yang kita tak boleh nak tunjuk. Sebab bukti-bukti adanya Allah SWT tu dah jelas. Kita boleh buktikan. Tetapi bukti itu adalah menurut kepada logik Allah dan menurut kepada apa yang Allah nak buktikan. Tetapi kalau kita katakan sebelum ni, kalaulah bukti itu maksudnya nampak Allah, nampak betul malaikat, nampak syurga neraka kat depan kita, yang tu tak dapat lah. Sebab sini kita lihat, dan kata kalian, dan kita zaman ni, zaman dulu pun orang dah minta dah, orang nak tengok dah. Orang nak bukti yang macam tu. Kalau bukti yang macam tu, kena ada keimanan. Sebab keyakinan, kalau kita lihat kepada, kita kaji betul-betul, kita tahu dah Allah ada. Fitrah kita membenarkan perkara tersebut. Akal kita membenarkan perkara tersebut. Dengan kajian-kajian yang mendalam, dengan kajian-kajian biasa-biasa, orang-orang yang tak cerdik pun boleh faham sebenarnya. Kalau dia buka hati dia. Tapi kalau dia nak yang macam ini, Bani Israel dah minta. Ini satu lagi Allah singkapkan. Apa sebenarnya perangai orang Yahudi ni sebenarnya. Wa idh qultum, ni Bani Israel ni, mereka ni Islam ni. Mereka ni Islam. Sebab mereka mengikut Nabi Musa AS. So kepada kita lah juga. Sebab kita Islam. Kita mengaku kita Islam, lahir Islam. Jadi sepatutnya cerita-cerita ni jangan kita kata, ni Bani Israel lah ni. Ini sebenarnya ada kisah kita. Allah datangkan dalam bentuk kisah Bani Israel ni untuk memperingatkan semua orang mana zaman pun. So umat Nabi Muhammad yang beriman kepada Allah lebih lagi kena beri perhatian pada kisah ini. Jadi wa idh qultum ya Musa, dan ketika kamu berkata wahai Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami takkan percaya kepadamu sampailah kami lihat Allah secara jelas. Jahrah. Itu dia. Kalau semayang tu, di jahar tu, dia semayang ketika waktu subuh, maghrib, isyak, di mana dijaharkan suara tu, bacaan tu. Di jahrah ni kami tak akan beriman. Kami tak akan percaya Allah tu wujud ke, tak tolong kami ke.
Ini kita duduk susah-susah terpaksa keluar daripada Mesir apa, dia kena kejar dengan Firaun lah apa semua, terpaksa lari lah. Sampailah Allah belah tu kita boleh lintas. Lepas tu kita kena berjalan lagi sampai nak ke tempat yang kita nak tuju. Ni semua memenatkan. Betul kalau Allah ni ada ni. Seolah-olah macam tu lah. Ke kita nak buat perkara yang sia-sia ke kita akan mati kat sini. Kat padang pasir ke apa kat sini semua. Dalam perjalanan ni. Kami takkan beriman selagi kami tak nampak Allah. Sedangkan mereka dah lihat kebesaran Allah SWT, mereka dah nampak pun Allah SWT, Nabi Musa, Allah SWT datangkan mujizat kepada Nabi Musa untuk membelah laut, dan mereka nampak pun laut terbelah depan mata mereka. Tapi masih lagi mereka tidak beriman. Tu kita kata, benda-benda ajaib ni sekejap saja tuan-tuan, bagi kesan. Kadang-kadang manusia ni nak lihat nama Allah kat langit, dia nak lihat nama Allah kat sirip ikan, dia nak lihat daging korban bergerak-gerak. Dia nak lihat kalau banjir nanti masjid dekat Aceh tu masjid tak roboh, itu tanda kebesaran Allah. Dia nak lihatkan perkara yang ajaib baru dia nak ikut Allah SWT. Sedangkan keajaiban itu nama Allah, kalau tiap nama Allah punyalah banyak dalam Quran ni. Tengok sajalah tak habis tengok. Sebenarnya lebih penting kita lihat kebesaran Allah tu dalam diri kita ini pun ada kebesaran Allah SWT. Bermakna apa? Jangan salah faham. Bukan maksud Allah bersatu dengan manusia, bukan. Jangan pergi kepada perkara tersebut. Tapi apa sebenarnya? Apa kita boleh lihat Allah, kita boleh lihat kehebatan Allah SWT. Lihat bagaimana jantung itu pump, darah itu berjalan. Bagaimana semua itu synchronize. Semua itu Allah ciptakan. Tengok dokumentari. Lepas ni pergi tengok YouTube, tengok bagaimana macam mana apa tu dagung itu Allah jantung jagung, nak makan jagung lah kot. Jantung itu berdegup. Itu lihat bagaimana Allah jadikan jantung itu dapat pam darah itu semua, dan kita tak merasai pun degupan tu tiba-tiba nampak berkobar dekat baju ni. Jadi Allah bagaimana? Jadi kita lihat pada dokumentari tersebut, mudah-mudahan dia membawa kita penundukan kepada Allah SWT, betapa hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Baik. Jadi kita katakan kalaulah dengan keajaiban itu baru kita nak beriman kepada Allah SWT, maka ketahuilah benda itu tak kekal lama. Kita lihatlah Bani Israel. Mereka tengok depan mata. Lah tak lama lepas tu, duduk kat sini. Nabi Musa keluar kejap, mereka dah sembah berhala. Okeylah, kita bagi spoiler sikit lah. Sebab nak jelaskan ayat ni. Spoiler sikit. Sebenarnya selepas mereka seberang, mereka nampak ada kaum. Mereka nampak ada kaum sembah berhala. Mereka minta kepada Nabi Musa supaya sembah. Supaya buat berhala sembah macam tu. Sebelum tu mereka dah minta dah. Allah. Jadi lepas Nabi Musa tak ada, mereka ambil peluang, mereka buat sendiri. Ada Samiri pula buat. Penghasut yang buat. Allah. So kita katakan kalau nak lihat keajaiban Allah tu ada di mana-mana. Kita lihat sahaja di mana dalam diri kita pun ada keajaiban Allah SWT. Quran ini juga adalah keajaiban. Jin dengar Quran, dia kata jin ni jin dengar Quran. Dalam surah Jin ada menceritakan perkara ini, Allah ada cerita, dia kata sini satu perkara yang ajaib, perkara yang sangat ajaib. Kita tengok Quran, kita tak rasa apa-apa. Kita nak tunggu nama Allah dekat langit, baru kita nak beriman kepada Allah SWT. Itu pun tak ada pun tengok, nama Allah kat langit, dah habis, settle, selesai. Macam tu. Kadang-kadang kita lihat, ada dalam surat khabar, dia pernah keluar budak ni, dia tunjuk baju sekolah biasa dia tak kena lumpur. Baju sekolah agama dia, baju sekolah biasa dia banjir tu habis berlumur dengan lumpur. Baju sekolah agama dia relax, tak ada apa-apa. Ini adalah keajaiban. Ya Allah kata, adakah ini cara kita melihat agama? Minta maaf tuan-tuan puan-puan, bukan niat untuk mengguriskan hati, tetapi ini supaya kita muhasabah diri kita, bagi Islam bagaimana yang kita nak bawa dalam masyarakat kita. Tepuk dada, tanyalah imannya, teguran buat diri saya sendiri juga, peringatan untuk diri saya juga. Jadi hatta narallaha jahra, sampailah kami nak lihat Allah ni secara jelas. Fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Jadi apa kemudian? Lalu Allah datangkan halilintar, lalu petir menyambar kamu, ditafsirkan sehingga mati. As-sa'iqah, fa akhadhatkumus sa'iqah, lalu petir sambar kamu, wa antum tanzurun, sedang kamu saksikan kejadian itu. Depan mata sambar kamu mati.
Kita tak nak tafsirkan macam Allah kata matilah. Kita kata macam tu. Itu diterjemahkan oleh penafsir lah. Cuma yang kita tahu adalah maka petir menyambar kamu sedang kamu menyaksikan. Cuma dia cerita selepas itu, summa ba'athnakum min ba'di mautikum. Ni Allah jelaskan dengan jelas bahawa kemudian kami bangkitkan kamu daripada mati kamu. Ini juga sebagai apa? Sebagai menunjuk bukti bahawa Allah boleh menghidupkan orang yang telah mati. Itu bukti dia. Dan juga Allah nak bagi tahu bahawa betapa nikmatnya mana ada orang agaknya Allah bagi peluang untuk hidup semula. Ini nikmat yang sangat besar Allah bagi kepada Bani Israel. Kita kalau mati habislah amal kita. Dan Allah bagi kepada Bani Israel ni, kalian pernah rasa mati dan kalau Allah hidupkan kalian. Allah bagi peluang untuk kalian bertaubat. Supaya apa? La'allakum tashkurun. Bayangkan tuan-tuan, kita mati dengan banyak dosa, Allah bagi kita hidup balik untuk tebus dosa kita. Bayangkan betapa nikmat yang sangat besar telah Allah berikan kepada Bani Israel. Ini Allah sebut. Satu-satu Allah sebut. Apa lagi nikmat yang Allah bagi? Allah kata lagi wa dhallalna alaikumul ghamam, dan kami naungi ke atas kamu awan. Maknanya mereka berjalan ni, awan masa mereka telah berjalan ni nak menuju ke tempat yang mereka nak tuju ni, ada awan ni. Bawa teduh ni. Tak payah bawa payung, ada awan. Wa anzalna alaikumul manna wassalwa, dan ada pula man, ada juga salwa. Diterjemahkan oleh penafsir Quran, kata cairan manis seperti madu. Ada kata salwa ni sejenis burung, ada kata burung puyuh, wallahu alam. Yang penting dia ada cairan, dia ada manisan, dia ada apa? Dia ada makanan diberi oleh Allah SWT. Bagaimana hanya Allah SWT yang tahu, yang memberi, yang mengetahuinya. Kalau ada kisah lanjut Al-Quran kita ceritakan. Tapi setakat ni kita setakat ni lah. Jadi kita kata ada. Walaupun penyebutan nikmat ni berkenaan Bani Israel, tapi kalau kita lihat nikmat-nikmat ni semua ada kat kita. Betul tak? Betul lah. Allah beri kemenangan kepada Nabi Muhammad SAW. So kita yang rasai nikmat tu sekarang. Kita hidup dalam keadaan Islam. Kita tidak sembah selain daripada Allah SWT. So kita lahir dalam Islam. Siapa yang lahir dalam Islam, siapa yang kemudian itu menyembah Islam, kembali pada Islam, mereka merasai nikmat itu. Jadi Allah bagi kita apa? Macam-macam. Allah bagi kita makanan, Allah bagi kita mata, telinga, itu tentu dah. Allah bagi kita internet, Allah bagi kita rumah. Sekadar kata berjalan berteduh, kita duduk dalam kereta memang berteduh pun. Dan kata awam jalan, tak payah nak awam jalan, memang dah ada bumbung pun kereta kita. So nikmat Allah banyak sekali tu. Utama kita zaman moden ni macam-macam. Dulu orang tulis surat, nak tunggu surat sampai, tak bila nak sampai, telegram, memang apa. Sekarang sekali ni mesej je. Dulu kalau ada kematian orang kena hantar telegram. Postman kena hantar datang bagi tahu. Ada kematian ke apa semua kalau duduk jauh ke apa. Zaman sekarang tak ada, bagi tahu terus boleh gerak kereta. Terus boleh bergerak. So nikmat Allah banyak daripada Bani Israel zaman Nabi Musa ni sebenarnya. Bagi saya lah. Ini pandangan saya. Allah bagi kita lebih pun sebenarnya. Kita ada Nabi tak? Kita ada Nabi. Semua Nabi-Nabi ni semua Nabi kita. Daripada Adam ni tentu saja kita ikut syariat Nabi Muhammad SAW, di mana umat akhir zaman ini ada keistimewaannya. Kan kenikmat Allah bagi kita pun banyak. Allah cerita pasal mereka ni tentu saja untuk memujuk Bani Israel untuk kembali. Tapi kalau mereka tak nak kembali, kita yang memang dah ada dalam agama Allah ni sepatutnya kena kembalilah. Kena sedar bahawa nikmat Allah itu sangat-sangat luas sekali. Internetnya, dengan Zoomnya, dengan Google Meetnya, semua dalam zaman COVID-19 ni still kehidupan kita boleh bekerja lagi, masih lagi kita boleh belajar lagi, anak-anak kita walaupun tak lagi sekolah boleh belajar kat rumah. Kan kenikmat. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu berdua yang manakah hendak kamu dustakanlah lagi. Itu dia. Al-ghamam wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Mereka dapat man, mereka dapat salwa. Kita call, Grab, semua datang makanan ke rumah kita. Pizza ke apa semua. Name it. Apa sahaja. Nak beli barang, okey, order kat online. Semua sampai ke rumah. Lebihlah daripada mereka dapat man salwa tu saja. Kita dapat semua. Siap masak dah. Orang lain masak tu kita. Allah Akbar. So, ingatlah. Nikmat di wahai Bani Israel, ingat juga umat Muhammad, banyak sekali nikmat yang Allah telah beri kepada kamu.
maka apa kita nak buat? Kita kena kembali kepada Quran dan ikut sunnah tu betul-betul. Sebagai balasan kita membalas jasa Allah SWT kerana telah melihara kita, jauhkan diri daripada perkara syirik, kurafat, semua apa benda yang beli ikan puyuh kat rumah untuk jaga rumah, kurafat semua tinggalkan. Cukuplah Allah sebagai pelindung kita. Setakat nak benda-benda yang fizikal boleh lah, nak berletak guard, nak cari guard jaga rumah semua boleh. Tapi perkara yang kita tak tahu, waib ni, kita buanglah, ambil sahaja apa yang ada dalam Quran, dalam hadis Nabi, sebab Allah sahaja mengetahui perkara yang waib. Kalau kita kata, teruknya Yahudi ni, apa syirik ke Allah, terlihatlah kita pun ada mensyirikkan Allah SWT. Jangan kata kat orang saja, kita balik muhasabah diri, sebab kata Buya Hamka rahimah Allah Ta'ala, Quran ni adalah cerminan diri kita sebenarnya. Baca, ni sebenarnya untuk aku ni. Kan kadang-kadang cikgu kita kan, dia cakap sebenarnya dia tengah kenakan kita tu. Kalau kita mahu mendengar kan. Dia cerita dalam kisah lain, tetapi dia nak tujukan sesuatu kepada kita. Itulah Allah cerita pasal Bani Israel. Betul Allah nak tujukan kepada Bani Israel. Tetapi orang yang membaca sepatutnya dia kena sensitif, dia kena peka bahawa semua ayat-ayat ni memang ditujukan kepada dia. Kita kena ada perasaan itu supaya kita boleh berubah, muhasabah diri. Baik, itu dia. Kemudian Allah kata, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Makanlah kamu dan dengan yang baik-baik apa yang kami rezekikan kepada kamu. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Kemudian Allah kata lagi, makan apa yang baik-baik yang kami beri kepada kamu, kepada Bani Israel ni. Allah suruh makan perkara yang baik-baik, tentu juga kepada kita, umat Nabi Muhammad SAW ni. Wa ma zalamuna, dan Allah tu tak zalim mereka. Walakin, akan tapi kanu, mereka lah sebenarnya anfusahum, atas diri mereka sendiri, yazlimuna, mereka menzalimi diri mereka sendiri. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah SWT suruh kita, bagi kita, Allah kata kepada Bani Israel ni supaya makan perkara yang baik, maknanya banyak perkara yang halal. Tetapi amat peliklah apabila banyak dah perkara halal, tiba-tiba kita pergi juga kepada perkara yang haram. Maka apabila kita melakukan perkara tersebut, maka sebenarnya kita telah menganiaya diri kita sendiri yang bertentangan dengan apa yang Allah telah perintahkan. Kalau ada menurut Syekh Asadi, dia kata Allah SWT tidaklah mendapatkan mudarat daripada kemaksiatan pelaku maksiat, sebagaimana juga tidak bermanfaatnya ketaatan seorang yang akan melakukan ketaatan kepadanya. Walakin kanu anfusahum yazlimun, akan tapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri. Setelah Allah dah bagi pilih, Allah nak muliakan kita, Allah nak muliakan Bani Israel ni dengan Islam, Allah bagi perkara yang halal, Allah kata yang ni haram-haram, yang ni ada sedikit yang haram kau tinggalkan. Benda ni sebab kau banyak lagi benda-benda yang elok ni, tetapi masih lagi mahu perkara yang haram, masih lagi hendak merendahkan martabat diri sedang Allah nak naikkan kita, maka Allah kata sendiri engkau lah telah menzalimi diri, aku tak zalim pun kepada kau. Jangan salahkan Allah SWT. Kalau kita kata kita hidup susah ke, orang nindas kita ke, sebab apa? Kita dengar sangat cakap orang kata jangan tutup aurat supaya kalian boleh dapat kerja yang baik. Kita dengar, akhirnya kita rasa macam stres. Kita jangan salahkan Allah, kita salahkan diri kita sendiri. Maksiat ni tuan-tuan, buat yang awal-awal tu je manis, bila dah lama-lama dia jadi beban. Orang yang minum arak ke apa semua, mereka minum arak ni, ada orang dia nak tinggalkan, susah nak tinggal sebab dah jadi susah, dah jadi habit. Main judi ke apa, dah jadi habit, dah jadi perbuatan tabiat yang buruk. Mereka nak berubah pun mereka susah nak ubah dah. Sebab dah jadi, akhirnya nikmat tu dah jadi beban untuk diri mereka. Sebab Allah kata wala taqrabaz zina, jangan dekati zina, jangan dekat perkara-perkara maksiat ni, sebab nanti dia akan memberi beban, dia akan menyebabkan kita susah. So Allah kata bukan aku yang zalimi kamu, sekalian kamu sebenarnya yang telah menzalimi diri kamu sendiri, dan tentu saja kelak kamu akan diazab dalam api neraka kalau kamu tak bertaubat. Wallahu a'lam. Demikian sahaja secara ringkas-ringkas proses tadarus kita ni lah. Sentuh-sentuh saja ayat-ayat Quran ni. Mana-mana yang tersalah tu tinggalkanlah, macam biasa. Mana yang bermanfaat tu ambillah. Jadi di sini Allah kita dah bincangkan hari ini, Allah cerita bagaimana banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah telah beri kepada Bani Israel. Maka Allah suruh mereka kembali kepada agama Allah yang sebenar. Begitulah juga kepada kita. Banyak sekali nikmat-nikmat Allah SWT Allah dah beri kepada kita. Maka kembalilah kepada petunjuk yang sebenar, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah, supaya kita selamat di dunia dan di akhirat. Demikian sahaja pertemuan kita untuk hari ini. Alhamdulillah, insya-Allah kita berjumpa lagi
pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya dengan izinnya. Doakan supaya kita boleh melakukan perkara ini. Allah bagi kita kekuatan, Allah bagi kita rezeki, Allah bagi kita kesihatan, Allah angkat segala wabak penyakit daripada dunia ini, daripada diri kita. Mudah-mudahan supaya kita dapat mendekatkan diri dengan lebih progresif lah kepada Allah SWT. Kita katakan macam itulah, lebih kurang. Kalau ada tersalah, minta maaf, tersasul kata-kata. Dan juga kalau ada salah silap, kadang-kadang cakap mengguriskan hati, saya tak bermaksud atas perkara tersebut. Itu kelemahan yang datang daripada diri saya sendiri. Segala yang baik itu datang daripada Allah. Mana yang lemah itu adalah kelemahan saya sebagai manusia. Saya mohon ampun dan maaf kepada Allah. Dan saya minta maaf kepada tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang semuanya. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi insya-Allah. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan, puan-puan.